Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Salim, um, dari kelas DT 3C, nombor pendaftaran 03 DET 19F1081, dan rakan saya Muhammad Zulhusni bin Saidin dan juga Muhammad Azrul Hafiz bin Muhammad Nasib. Hari ini saya nak membentangkan tentang soalan kedua, iaitu kaedah fiqh, keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan syak. Al-yakini la yazillu bil syak. Pendahuluan kaedah ini merupakan asas kepada hukum syarak yang agung. Kekuatan kaedah ini kerana ianya disandarkan kepada Al-Quran, Al-Sunnah dan juga akal. Kaedah ini paling banyak diaplikasikan dalam bab fiqh sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Suyuti. Di samping lafaz yang disebutkan di atas, kaedah ini datang dengan beberapa bentuk lafaz yang lain tetapi membawa maksud yang sama. Kepentingan dan bidang aplikasi kaedah. Kaedah ini merupakan sandaran bagi kebanyakan hukum-hukum fiqh, bahkan ia dapat diaplikasikan dalam kebanyakan bab-bab fiqh sama ada ibadat, muamalat, qada dan hukuman dan lain-lain. Imam Al-Nawawi berkata kaedah ini dapat diaplikasikan hampir kepada keseluruhan masalah kecuali dalam beberapa masalah sahaja. Bahkan Imam Al-Suyuti telah menukilkan kepentingan kaedah ini dengan katanya, A'lam an hazal qa'adat tadkhil fi jami'an abu wal fiqh wal masail mukhrijati aliha tabligh salasa arba'al fiqh wa aksar. Maksudnya, sesungguhnya kaedah ini dapat diaplikasikan ke atas kesemua bab-bab fiqh dan masalah-masalah yang dipraktikkan ke atasnya menjangkau sehingga 3/4 masalah, bahkan lebih dari jumlah tersebut. Bahkan kaedah ini melahirkan beberapa kaedah furuk-furuk yang lain. Seterusnya, pengertian kaedah, yakin dari sudut bahasa. Fairuz Abadi, jauh dari keraguan. Al-Jirjani, pengetahuan yang tiada keraguan bersamanya. Ibni Manzur, pengetahuan yang jauh dari keraguan serta dipastikan sesuatu perkara. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, dan mereka semua sepakat mengatakan bahawa yakin ialah lawan bagi ragu-ragu. Seterusnya, pengertian yakin dari sudut istilah pula. Jirjani beriktikad bahawa sesuatu itu dalam keadaan begini. Di samping itu, ia juga beriktikad tidak mungkin selain dari yang diiktikad tadi, serta ia bersesuaian dengan keadaan dan tidak mungkin akan hilang. Pengertian syak dari sudut bahasa pula ialah Jirjani, iaitu teragak-agak di antara dua perkara atau keadaan yang saling bertentangan tanpa adanya tarjih salah satu dari keduanya ketika syak tersebut. Seterusnya, pengertian syak dari sudut istilah Imam Al-Nawawi, teragak-agak antara dua keadaan sama ada wujud atau tidak sesuatu perkara, sama ada kedua-duanya berada pada satu tahap atau yang satu lebih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Nama saya Muhammad Zulhusni bin Saidin, nombor metrik 03 DET 19F1147. Pada hari ini, saya ingin menyambung pembentangan yang dibentangkan oleh rakan saya, iaitu Syafiq. Tajuk pembentangan yang saya akan bentangkan ialah kaedah al-yakin la yuzal bisyak, iaitu keyakinan tidak hilang semata-mata dengan syak. Saya akan menerangkan maksud umum kaedah.
apabila sesuatu perkara atau sesuatu keadaan telah diyakini ketetapannya atau telah diputuskan hukumnya berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat atau tanda-tanda yang dipercayai, maka perkara tersebut atau keadaan tersebut tidak akan terangkat hukum yakin semata-mata dengan syak yang lemah atau andaian yang tidak disandarkan kepada dalil yang kuat. Dan hukum tadi akan berterusan sehingga datangnya dalil yang setara dengannya. Seterusnya ialah dalil dan sandaran kaedah. Yang ini yang saya tunjukkan ini ialah dalil dari Al-Quran. Saya akan membaca Al-Quran. Saya akan membaca dalil Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zanan inna zanan la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Maksudnya, dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja, yakni padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran, yakni i'tiqad. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Seterusnya, dalil seterusnya saya akan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu akasira minaz zani inna ba'da zani ismu. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, yakni supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Yang saya boleh sebut, yang saya boleh beritahu secara ringkas, ini adalah merupakan perkara macam fitnah. Dan sekarang fitnah semakin berluasa. Macam tu yang saya bercakapkan. Jadi kita tak boleh sangka buruk kepada orang lain. Seterusnya, dalil dari sandaran hadis. Saya akan membaca maksudnya. Dari Ubad Ibn Tamim, dari bapa saudaranya, bahawa beliau telah mengadu kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki yang syak bahawa ada sesuatu ketika sembahyang. Maka jawab Rasulullah SAW, jangan beredar sehinggalah ia mendengar bunyi atau tercium baunya. Hadis seterusnya. Maksudnya iaitu dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seseorang dari kamu merasai sesuatu di dalam perutnya, maka ia syak sama ada telah keluar darinya atau tidak, maka janganlah kamu berhenti sembahyang sehingga ia mendengar bunyi atau tercium baunya. Ini ialah hadis daripada Imam Al-Nawawi. Saya akan memberitahu maksudnya. Maksudnya iaitu hadis ini merupakan salah satu dasar dari dasar-dasar Islam dan salah satu kaedah dari kaedah fiqh, iaitu sesungguhnya sesuatu dihukumkan kekal pada asalnya sehinggalah diyakini berbeza dengan pegangan sebelum ini. Tidak menjadi sesuatu kecacatan apabila berlakunya syak ke atasnya. Di antara masalah yang dibincangkan dalam hadis ini ialah sesiapa yang meyakini dalam keadaan suci kemudian datangnya syak ia berhadas dihukumkan kekal dalam ia keadaan suci. Sebenarnya tidak ada perbezaan sama ada syak tersebut semasa sedang sembahyang atau di luar sembahyang. Dan inilah pegangan kami dan pegangan jumhur ulama
di kalangan salaf dan khalaf. Okay. Sampai di sini saja perbincangan saya tersebut, dan saya akan beri kepada rakan saya seterusnya. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azrul Hafiz bin Muhammad Rashid, F1046. Sekarang saya akan menerangkan tentang kaedah, aplikasi kaedah yang digunakan. Kaedah di atas dan pecahannya yang boleh diaplikasikan dalam banyak masalah, antaranya mengikut terjemahan yang diberikan ialah kekalnya sesuatu mengikut keadaan yang asal. Masuk kat sini, yang pertama ialah sesiapa yang yakin ia dalam keadaan suci tetapi syak dia telah berhadas, ia sebenarnya dalam keadaan suci. Yang kedua, tidak membatalkan wuduk dengan menyentuh kunsah. Yang ketiga, seseorang yang sedang berpuasa telah makan di penghujung malam dan ia syak adakah telah masuk waktu subuh, puasanya sah kerana asalnya masih malam. Yang keempat adalah seseorang yang berpuasa apabila beliau makan di penghujung siang tanpa beritijahat terlebih dahulu, kemudian didatangi syak adakah maghrib telah masuk atau belum, maka batal puasanya kerana asalnya masih kekal siang. Yang kelima pula ialah seseorang yang berniat berpuasa, tiba-tiba ada syak adakah fajar telah muncul atau tidak, sah puasanya kerana asalnya adalah malam. Yang keenam ialah seseorang perempuan diceraikan dengan talak satu, telah mendakwa masih dalam keadaan iddah, akan dibenarkan kata-katanya. Okey, yang sebenarnya ialah asal seseorang yang tiada tanggungjawab, iaitu dari hak orang lain. Yang pertama adalah seseorang telah merosakkan sesuatu barang orang lain dan mereka berselisih tentang nilai barangan tersebut. Pendapat yang diterima adalah yang merosakkan barangan tersebut. Yang kedua adalah seseorang yang diperintah untuk bersumpah terhadap sesuatu, dia enggan melakukan sumpah tersebut, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas keengganan tersebut. Yang ketiga ialah seseorang yang yakin yang dia telah melakukan sesuatu, tapi syak adakah telah melakukan bilangan yang banyak atau sedikit. Contohnya solat asar, adakah dia telah solat 4 atau 3. Yang diambil kira ialah bilangan yang sedikit kerana ia lebih yakin. Yang keempat adalah seseorang yang syak dia meninggalkan sesuatu perbuatan yang diperintahkan seperti sujud, maka perlu sujud sawi sekiranya meninggalkannya. Asalnya dia tidak melakukannya dan tak perlu sujud sawi. Yang kelima adalah seseorang yang syak ia melakukan perkara yang dilarang dalam solat, asalnya tidak berlaku. Okey, kesimpulan daripada kaedah ni ialah kaedah al-yakin la yuzalu bil syak merupakan kaedah yang amat penting dalam kehidupan manusia kerana ia mempunyai banyak hubungan dengan hukum fiqah, di samping mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia dalam melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan beribadah. Kaedah ini juga mempunyai hubungan yang rapat dalam kehidupan manusia seperti hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap ianya bersandarkan kepada bukti yang melampaui keraguan atau dengan kata lain bukti yang yakin. Sekian daripada saya, Muhammad Azrul Hafiz. Terima kasih.